Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Ahmad Syarah bin Muhammad Johan daripada Kumpulan 5. Baiklah, pada mulanya Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi dalam negara ini. Setiap individu perlu mematuhi Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan memainkan peranan sebagai panduan untuk membentuk undang-undang bagi pihak kerajaan atau rakyat. Perlembagaan Persekutuan juga menjadi rujukan bagi pemerintahan negara Malaysia. Tambahan pula, Perlembagaan Persekutuan bermula apabila Malayan Union dibubarkan pada 1 April 1946. Pada 31 Ogos 1957, Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa bersempena dengan pengisytiharaan kemerdekaan. Selain itu, Perlembagaan Persekutuan dibahagikan kepada dua jenis, iaitu bertulis dan tidak bertulis. Manakala perlembagaan negara kita merupakan perlembagaan yang bertulis. Badan Perundangan, Kehakiman dan Eksekutif mendapat kuasa daripada Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengandungi 15 bahagian, 183 perkara dan juga 13 jadual. Justeru itu, isu yang menyentuh hubungan antara kaum berdasarkan Perlembagaan Persekutuan adalah merujuk kepada perkara 153, iaitu kedudukan istimewa orang-orang Melayu. Seterusnya, perkara 8 iaitu hak kerakyatan bagi kaum bukan Melayu. Perkara 150-6A iaitu kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi. Perkara 152 iaitu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan akhir sekali ialah perkara 10-4 iaitu hak kebebasan bersuara. Baiklah, dengan ini saya serahkan pembentangan ini kepada Nurul Farah Syakila. Isu dan polemik yang menyentuh hubungan antara kaum dalam Perlembagaan Persekutuan yang pertama ialah kedudukan istimewa orang Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu di bawah perkara 153 Perlembagaan Persekutuan kerap dipolemikkan oleh sebilangan masyarakat di Malaysia, terutamanya orang bukan Melayu. Mengikut lipatan sejarah, kedudukan orang Melayu telah disahkan oleh pihak British walaupun pada hakikatnya masih memerlukan bantuan dari aspek politik dan ekonomi. Perkara ini dapat dibuktikan melalui persetujuan oleh pihak British dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum dan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu melalui perkara 153. Kedudukan istimewa orang Melayu dapat dilihat melalui perkara 89 dan 90 iaitu hak tanah. Kerajaan negeri boleh membuka tanah khas untuk Melayu tetapi dengan bersyarat. Kerajaan negeri juga memperuntukkan pembukaan tanah bagi bangsa lain yang serupa dengan syarat luas tanah tidak boleh melebihi luas tanah orang Melayu. Keistimewaan orang Melayu juga dapat dilihat melalui perkara 153 iaitu perkhidmatan awam, ekonomi dan peruntukan beasiswa. Memperuntukkan jawatan-jawatan kanan dalam Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu untuk orang Melayu dan orang bukan Melayu pada nisbah yang tertentu. Seterusnya, penuntut-penuntut Melayu mendapatkan peruntukan beasiswa atau bantuan yang lebih banyak berbanding orang bukan Melayu. Dari segi ekonomi pula, bagi membolehkan orang Melayu mendapatkan lesen-lesen atau kebenaran-kebenaran tertentu, perkara yang perlu dibuat haruslah diikuti. Hal ini supaya membolehkan mereka menjalankan aktiviti perusahaan dan aktiviti ekonomi lain. Selain daripada itu, isu kontroversi dan sensitif selepas Perang Dunia Kedua dalam kalangan kaum, terutamanya orang Melayu, ialah isu hak kerakyatan kaum bukan Melayu sebelum merdeka. Matlamat kaum bukan Melayu selepas pertubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 adalah berkaitan dengan hak kerakyatan. Kaum bukan Melayu berpendapat bahawa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 meninggalkan kesan negatif dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan hak kerakyatan dan kesaksamaan hak. Ekoran daripada itu, orang Melayu bertindak balas terhadap perjuangan orang bukan Melayu bagi mendapatkan hak kerakyatan melalui penentangan prinsip jus soli. Asnarul Hadi Al-Pusama 1997 menyatakan sesungguhnya prinsip jus soli hangat dibincangkan sejak 1946 lagi apabila prinsip ini diperkenalkan dalam Perlembagaan Malayan Union. Raja-raja Melayu dan orang Melayu menolak prinsip jus soli dalam pemberian kerakyatan kepada bangsa imigran.
Justru prinsip Jufoli digugurkan dalam Perlembagaan Tanah Melayu 1948. Pendirian tegas Raja-Raja Melayu dan orang-orang Melayu terhadap isu ini tidak pernah berubah. Orang Melayu menentang kerana hak keistimewaan yang dinikmati oleh mereka akan dihapuskan dan tidak mahu hak istimewa ini dinikmati oleh orang Cina dan India yang dianggap pendatang yang menumpang di Tanah Melayu. Orang Melayu juga bimbang penguasaan ekonomi oleh orang Cina akan bertambah besar dan ini akan meluaskan jurang ekonomi antara orang Melayu dengan Cina akibat daripada penghapusan hak-hak keistimewaan orang Melayu. Tidak dapat dinafikan bahawa selepas orang Melayu memperjuangkan hak keistimewaan, timbulnya perasaan tidak puas hati di kalangan pemimpin Cina seperti Tan Cheng Lock yang memperjuangkan kerakyatan bagi orang bukan Melayu. Hal ini juga berlarutan dengan desakan kepada British supaya menyebelahi kaum Cina kerana menyumbangkan sumber ekonomi kepada Tanah Melayu. Rentetan daripada itu tercetusnya permasalahan perkauman sehingga menyebabkan rusuhan kaum. Rusuhan kaum tercetus pada tahun 1969 yang merupakan pemuncak masalah perpaduan antara kaum di Malaysia atau lebih dikenali sebagai peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi ini merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara. Dikatakan bahawa isu perkauman dalam pilihan raya 1969 menyentuh emosi dan sentimen yang menjadi tema utama sepanjang kempen pilihan raya yang telah menaikkan semangat kaum-kaum di Malaysia. Dikatakan bahawa kaum Cina yang menang telah berharap dengan mengikat penyapu yang melambangkan penyingkiran orang-orang Melayu dari Kuala Lumpur. Pada pagi 13 Mei 1969, UMNO telah mengadakan perarakan balas yang mengakibatkan terjadinya peristiwa kerusuhan kaum ini. Orang Melayu berkumpul dengan berbekalkan pedang dan parang panjang yang menyebabkan berlaku kejadian pembunuhan orang Melayu di Setapak. Kejadian ini telah menyebabkan berlakunya pembunuhan. Kaum-kaum yang terlibat dalam rusuhan ini dipancung dan dibunuh. Rusuhan besar-besaran berlaku antara orang Melayu dan Cina. Tuntasnya, mengapa isu dan polemik mengenai keistimewaan orang Melayu sering dibangkitkan dan dipertikaikan. Bahkan wujudnya prinsip yang menggugat keistimewaan orang Melayu sehingga ingin menghapuskannya. Tentunya, orang bukan Melayu berpendapat bahawa orang Melayu tidak mampu bersaing tanpa ada keistimewaan. Kelemahan orang Melayu yang ketara merupakan pendorong bagi orang bukan Melayu untuk mendesak dan menghapuskan hak-hak yang diperoleh oleh orang Melayu. Seterusnya, isu yang menyentuh hubungan antara kaum ialah agama Islam sebagai agama persekutuan. Terdapat beberapa kes yang melibatkan hubungan antara pengadil agama yang terjejas akibat isu sensitiviti agama. Yang pertama ialah pertikaian penggunaan kalimah Allah. Pertikaian antara umat Islam yang tak berpuas hati terhadap tuntutan penghadap Kristen. Kronologi pertikaian penggunaan kalimah Allah ini bermula pada 16 Februari 2009 di mana Ketua Paderi Roman Katolik Kuala Lumpur, Tan Sri Murphy Pakiam memfailkan semakan kehakiman berhubung penggunaan kalimah Allah. Masalah ini terjadi apabila majalah Mingguan Katolik yang dicatat dalam 4 bahasa menggunakan kalimah Allah sebagai terjemahan untuk God bagi seksyen bahasa Malaysia. Namun kerajaan berhujah bahawa kalimah Allah hanya boleh digunakan secara eksklusif oleh orang Islam sahaja. Seterusnya ialah isu pembinaan kuil Hindu di Seksyen 23 Shah Alam Selangor pada tahun 2010. Isu ini di Seksyen 23 Shah Alam Selangor telah menimbulkan kemarahan penduduk Melayu Islam di kawasan berkenaan. Kes ini bermula apabila penduduk di Seksyen 23 membantah cadangan pembinaan kuil di kawasan mereka yang majoritinya beragama Islam berbanding hanya 40 penganut Hindu. Ekoran tiada jaminan daripada kerajaan negeri untuk membatalkan cadangan itu. Kira-kira 200 penduduk bertindak mengadakan perhimpunan selepas salat Jumaat bagi menyuarakan bantahan tersebut. Perkara ini telah dinyatakan oleh YB Puan Razia Ismail selaku pengurusi Jawatankuasa Tetap Kebajikan. Beliau menegaskan keputusan ini telah dibuat selepas mengambil kira pandangan semua pihak dan berharap semua pihak termasuk penduduk di Seksyen 23 dapat menerima keputusan ini. Seterusnya ialah kronologi insiden kematian Muhammad Adib di Kuil Sri Mahamaryaman Taman Panorama Lapangan Perdana pada 14 Julai 2016. Rusuhan Kuil Sri Mahamaryaman merujuk kepada insiden rusuhan yang telah berlaku di Kuil Sri Mahamaryaman USJ 25 Sivil Subang Jaya Petaling Selangor selama 2 hari pada 26 November dan 27 November 2018. Rusuhan ini berpunca daripada perselisihan faham antara pihak kuil dan pihak pemaju iaitu One City Development Sdn Berhad dalam isu pemindahan kuil dan telah mengakibatkan kerosakan harta benda awam dan kematian seorang ahli bomba iaitu Muhammad Adib Muhammad Kasim.
Rusuhan ini telah mendapat liputan yang meluas di media massa Malaysia. Seterusnya ialah isu tulisan Jawi. Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia, Dongzong, yang tidak bersetuju dan menghasut rakyat menolak pembelajaran tulisan Jawi serta khat di negara ini. Alasannya ialah ini salah satu agenda Islamisasi. Sebenarnya, saya tidak akan menjadi lebih Islam dengan mempelajari Jawi. Saya juga tidak akan menjadi Buddha atau Kristian dengan mempelajari tulisan Cina, katanya. Muhammad Hafiz Mubin berkata, Dongzong menolak segala agenda pendidikan negara sebelum ini dan menjadi punca kepada perpecahan kaum di Malaysia terutama dalam isu pendidikan. Perlembagaan Malaysia telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dan bahasa pengantar pendidikan. Penggunaan bahasa Melayu sepatutnya tidak boleh diganggu lantas menjadi medium penting dalam mewujudkan keharmonian dan mengukuhkan lagi perpaduan masyarakat di Malaysia. Namun hari ini didapati, pengukuhan bahasa Melayu terus dicabar dan melemahkannya sebagai bahasa kebangsaan dan perpaduan akibat daripada pengaruh dan perkembangan dunia moden baru yang menunjukkan bahawa penggunaan bahasa Inggeris dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan perhubungan lebih diberi keutamaan berbanding bahasa Melayu. Penekanan ke atas kepentingan bidang sains dan teknologi serta bahasa Inggeris telah menyebabkan ada segelintir individu mula hilang keyakinan pada bahasa Melayu, termasuklah dalam kalangan pelajar di universiti swasta yang terdiri daripada majoriti etnik bukan Melayu dan lebih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa belajar mereka. Pengukuhan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar universiti swasta ini tidak boleh dipandang ringan dan perlu diperkukuhkan sebelum mengalami ancaman keputusan bahasa Melayu. Hal ini kerana bahasa Melayu berpotensi besar dalam pelbagai bidang dan jenasi ini mampu mencorakkan kestabilan hubungan sosial dan kelangsungan pemartabatan bahasa Melayu dalam ketamadunan Malaysia. Bahasa Melayu merupakan aset terpenting negara dalam membina perpaduan kelompok berbeza etnik. Sekiranya semua kelompok rakyat dapat bersatu di bawah iltizam dan tekad yang sama, perpaduan di Malaysia akan dapat dilaksanakan dengan mewujudkan masyarakat yang berhibah. Di sinilah boleh dilihat kepentingan peran bahasa Melayu dalam negara yang mengamalkan prinsip kesatuan dalam kepelbagaian kerana bahasa Melayu mampu berperanan sebagai alat perpaduan. Kebebasan bersuara adalah hak masyarakat dalam menyuarakan pendapat dan idea tanpa batas atau penapisan. Istilah yang bersinonim, kebebasan menyatakan pendapat kadangkala digunakan sebagai maksud kepada bukan sahaja kebebasan bersuara secara percakapan verbal, tetapi juga tindakan mencari, menerima dan menyebarkan maklumat atau idea dengan tidak mengira medium yang digunakan. Hak kebebasan bersuara diiktiraf sebagai hak asasi manusia di dalam Perkara 19, Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat dan diiktiraf dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa dalam Perjanjian Antarabangsa mengenai hak-hak sivil dan politikal. Walau bagaimanapun, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan kini semakin tercabar. Sejak kebelakangan ini, bilangan penutur bahasa Melayu semakin terus berkurangan. Banyak dalam kalangan mereka lebih suka dan rela menggunakan bahasa Inggeris walaupun mereka kurang fasih dalam bahasa tersebut. Menurut Muhammad Ashraf 2005, bahasa Inggeris sebagai bahasa dunia dan antarabangsa dan pengaruhnya tersebar luas ke seluruh dunia sehingga tidak ada negara yang tidak menggunakan bahasa Inggeris. Penutur bahasa Melayu khususnya semakin menjarakkan diri daripada bahasa ibunda mereka. Hal ini demikian kerana semua maklumat yang diperoleh daripada internet terdapat dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dipandang sepi dan bahasa Inggeris terus diagung-agungkan. Sikap mengagung-agungkan bahasa Inggeris oleh generasi muda pada hari ini semakin tidak bersempadan. Ada juga yang tanpa segan silu menganggap atau menerima bahasa Inggeris sebagai bahasa ibunda hanya kerana mereka dan ibu bapa mereka bertutur dalam bahasa Inggeris. Dalam etika Islam, kebebasan bersuara mula diisytiharkan dalam Khulafah Ar-Rashidin iaitu oleh Khalifah Umar pada abad ke-7. Pada zaman Khulafah Abbasid, kebebasan bersuara juga diisytiharkan oleh Al-Hashimi, iaitu sepupu Khalifah Al-Ma'mun, dalam satu surat perutusan kepada pesaing agamanya yang hendak diserunya memasuki Islam melalui penggunaan kewajaran. John Milton juga berhujah bahawa sekiranya fakta-fakta diketengahkan
kebenaran akan menjuarai kepalsuan. Tetapi, ini tidak boleh didasarkan mana-mana satu individu tertentu. Mengikut kata John Milton, ia haruslah diputuskan oleh individu masing-masing untuk mencari kebenaran mereka sendiri. Tiada siapa pun yang cukup pengalaman untuk menapis bagi semua pihak. Baiklah, kesimpulannya seperti yang kita ketahui, dalam negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum yang berbeza. Jadi, setiap pihak perlu menghormati antara satu sama lain dan bekerjasama dalam apa jua keadaan bagi meminimumkan isu sensitif yang timbul di dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu, setiap pihak juga perlu memberhentikan provokasi dalam isu agama ataupun etnik perkauman. Hal ini kerana berlakunya perkara yang negatif, itu dapat tercetusnya konflik dan ikatan perpaduan akan semakin longgar. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.